Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Ni dah kena kurungan rumah lama ni, dia tenaga agak kurang, tapi kita nasihat supaya lebih mantap. Saya terus dengan acara berkebun tiap hari. Baik, ada beberapa persoalan yang agak mendesak untuk malam ini kerana ada kemungkinan perintah kurungan ini akan diteruskan atau tidak, itu akan diputuskan esok. Jadi perintah kawalan pergerakan itu akan ada implikasi ekonomi, pekerjaan, makan, minum dan sebagainya. Dan itu harus diteliti sedikit. Keduanya yang juga mendesak ialah penilaian kita, pakar perubatan, rakyat umumnya, tentang keberkesanan tindakan, kelengkapan. Dan sekarang ada pakar-pakar yang mula menanya apakah benar angka-angka ini dan apakah tepat unjuran yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan. Kita cuba bahaskan juga isu tersebut nanti. Saya seperti biasa mula dengan soalan. Saudara Zamri Muhammad minta saya tulis autobiografi. Saya ini orang kerdil, jadi autobiografi itu harus difikirkan kemudian. Tapi notanya ada. Apa lagi yang saya lakukan di penjara? Tulis, baca. Jadi mudah-mudahan bila ada ruang nanti kita boleh siapkan. Yang kedua, Saudara Farid Noor, ini dia tanya soalan internasional sedikit mengenai perkembangan di Turki. Turki ini seperti mana kita tahu ada pemerintahan diktator tentera sejak zaman Mustafa Kemal Atatürk, dan percobaan demokrasi gagal kerana kekuatan tentera begitu sekali berkesan. Sehinggalah muncul tokoh besar Islam Najmuddin Erbakan yang membentuk apa yang disebut Parti Rafah pada ketika itu. Sekarang ini dirubah jadi Saadah, tapi Parti Rafah, dan memberikan semangat baru untuk memberikan identiti kepada Muslim. Saya masih ingat, sebelum ABIM lagi ada perhimpunan mahasiswa Islam sedunia. Kali pertama bertemu beliau masih lagi wakil Perdana Menteri pada ketika itu. Petah, dia lulusan sarjana kejuruteraan, dan punya komitmen yang jelas untuk menyampaikan mesej bahawa jangan kita pisahkan sama sekali Islam dari kehidupan, budaya dan sejarah Turki. Dan orang-orang yang diambil itu termasuklah Abdullah Gül yang kemudian diangkat jadi Perdana Menteri dan Presiden, dan juga Recep Tayyip Erdogan yang kemudian menjadi Datuk Bandar Istanbul yang sangat popular kerana kerja-kerja kebajikan rakyat, ya, gerai-gerai, pusat penjajah, kebersihan, perumahan rakyat. Tetapi pada satu ketika berpecah kepada dua, kerana Erbakan merasakan wadah itu harus jelas Islamnya, jangan tolak ansur. Dan tokoh-tokoh muda termasuk yang profesional seperti Erdogan dan Erbakan, Erdogan dan Abdullah Gül itu merasakan pendekatan itu akan menyebabkan pemberontakan, pertempuran, pembenturan dengan pihak tentera, dan dalam keadaan masyarakat Turki selama puluhan tahun itu dilatih menjadi sekular yang agak totok. Jadi pendekatan mereka harus Islam yang lebih sederhana, yang lebih dapat serasi dengan perkembangan sejarah dan kenyataan di Turki. Itulah menyebabkan ada perpecahan di kalangan keduanya, dan saya
sempat, kerana semasa saya ditahan dulu 98 dulu pun, Erbakan ada menulis surat mohon saya dibebaskan, kemudian diikuti oleh Abdullah Gul dan Erdogan. Selepas dibebaskan saya jumpa kedua-duanya, dan memang saya nampak sosok agak tegas dan keras oleh Erbakan, walaupun dia seorang tokoh baik, guru kepada semua mereka dan juga kami. Tetapi kenyataan sekarang ialah kesungguhan dan juga perubahan dilakukan oleh AK Parti sekarang, ya, disebut AKP, itu disebut AK Parti, itu lebih berkesan. BC Bernie dan Muhammad Nazri itu bertanyakan soal MCO PKP. The question refers to the necessity to continue. If the government decides to continue, it will have ramifications on the work force, the livelihood of common people, and therefore and the confidence in the capacity of the government to handle the virus impact, including effective vaccine, adequate facilities, etc. Soalan yang sama juga yang dibangkitkan oleh Muhammad Nazri, apakah wajar diteruskan atau tidak. Itu pendapat, tidak harus jadi pendapat peribadi saya, kerana harus diambil kira soal keupayaan dan maklumat yang diperoleh oleh kerajaan, khususnya Kementerian Kesihatan. Baik, saya nak sambung sekarang dengan apa yang saya sebut semalam, kerana baru-baru ini Ustaz Hadi Awang, Presiden PAS, sahabat lama saya, itu memilih meneruskan permusuhan pribadi dengan membuat tuduhan dan melemparkan fitnah yang agak berat, ya. Soal dia memilih untuk bersama UMNO dan bersatu dalam kerajaan, itu soal dia. So, kita mungkin setuju, kita tidak mungkin setuju, ada pandangan baru, ada fatwa baru, itu soal lain, ya. Tetapi tidak perlulah kita musuh sehingga memfitnah, ya. Apa buktinya? Beliau menyebut saya ini anggota, bahkan orang besar, orang kanan Freemason. Jadi saya pun aneh juga, ya. Ini kalau orang biasa cakap kempen-kempen yang tidak ada akhlak, yang tidak ada asas agama, itu lain. Jadi saya oleh demikian minta staf cari. Rupanya ada nama Anwar, dan mereka tahu kerana ini dikeluarkan dulu, ya. Lodge Officers 2010-2011, Civil Service Lodge number 143, Brother Anwar Ibrahim. Dah, ini peluang mereka untuk menyerang saya. Itu kerja kurang cerdik. Cuba tengok gambar Anwar ni. Dan dikatakan Anwar Ibrahim ni siapa dia? Shirley and Brother Phil Conker, Nawal and Brother Anwar Ibrahim. Itu tahun 2006. Dia kata 2006 Anwar di Amerika Syarikat. Memang sahih. Ya Allah, kalau nak politik pun, nak sokong UMNO ke, janganlah sampai macam tu. Tengok tu Anwar. Takkanlah saya tahun 2006 sehat, segar, bugar dan tengok tu. Jadi takkanlah nak boleh keliru, ya. Nyata kita nak buat tuduhan, semak fakta. Kalau dalam tazkirah pandai sekali. Kita nak ambil hadis, kena tahu siapa rawinya, sahih atau tidak, sanad dia bagaimana. Tapi bila nak fitnah orang, tak payah fakta, tak payah perawi. Yang perawinya orang fasik pun ada. Perawinya itu macam-macam yang, yalah, tak payah saya sambung. Tapi cukup memadai tekad itu, dan sama ada langkah apa yang kita nak ambil kemudian, itu kita fikir kemudian. Tetapi membuat tuduhan seorang itu anggota, tambah ini lebih daripada anggota, ini Ladies Night bulan 2006 itu, memang ada orang nama Anwar Ibrahim. Tahulah kok 2006 dia fikir saya segar bugar begitu. Tetapi janganlah, bagi saya diteruskan. Saya akan jawab dan beritahu kepada pemimpin-pemimpin dunia Islam yang menerima surat daripada Ustaz Hadi Awang, dan juga saya akan sebarkan surat ini kepada khalayak
untuk menunjukkan fitnah. Ini bukan satu saja, ada hal-hal lain juga dibangkitkan, tapi untuk malam ini saya nak bagi satu contoh bagaimana kita boleh dalam partai Islam boleh patuh kepada pimpinan, boleh walak dalam perkara apa, tapi jangan jadi umpamanya pak turut sehingga tak boleh fikir, sehingga tak boleh nilai, sehingga sanggup memfitnah kerana musuh politik, sama ada cemburu kerana kawan-kawan lain menganggap Anwar boleh begini. Ini pun bahaya juga ya. Sebab itu kita dah bangkitkan isu ini berulang kali. Itu tentang Freemason yang dijadikan kontroversial. Saya lihat ada komen-komen anak-anak mahasiswa Jordan banyak. Terima kasih Tuan Guru kerana kita sekarang tahu siapa Anwar. Ya Allah, yang belajar ni pun. Jadi mudah-mudahan dapat diselamatkan. Baik. Sekarang balik kepada soal kita tentang COVID-19. Masih ada penangkapan, masih orang tak ikut perintah kawalan pergerakan atau MCO, dan ini sangat dimuskilkan kerana dia khawatiri akan menjadi beban kepada negara dan rakyat. Ya. Saya kadang-kadang rasa gusar juga. Ya. Bagaimana boleh masalah yang besar begini boleh dianggap ringan? Jumlah mati, jumlah yang terus mendapat penyakit di seluruh dunia. Ya. Sebab itu ia memberikan kita lebih banyak keinsafan ya, tentang kerusakan, kemusnahan, fasad fil ard yang berlaku ini di dunia, yang menyebabkan teruji oleh dari Allah SWT bagi semua umat, semua manusia, haiwan dan dunia keseluruhannya. Jadi saya nak mulakan dengan menyatakan penghargaan tentunya kepada semua yang menjalankan kerja dan tanggungjawab, barisan hadapan dan kesihatan, tentera dan polis, bomba dan balis perbandaran, pejabat daerah, dan langkah-langkah yang diambil ya, oleh rakan-rakan untuk membantu. Ada kadang-kadang saya lihat ada orang dia buat kerja sedikit, leteran yang banyak. Saya nak beritahu pengalaman saya di Port Dickson. Yang membantu itu ratusan. Tak masuk nama pun, tak berleter panjang pun. Ya, pejabat daerah, malis perbandaran, anggota parti, anggota Angkatan Muda Keadilan, ranting-ranting, ahli Dewan Undangan Negeri, NGO, ABIM, Ikram, pihak gereja, pihak agama, semuanya itu kalau kita kumpul untuk satu daerah kawasan parlimen Port Dickson itu sudah puluhan. Dan walaupun kita dengar pengumuman daripada kementerian, kita telah lakukan sebaiknya banyak, tetapi kalau pengalaman saya lihat hospital Port Dickson itu kekurangannya banyak. Nanti saya sisipkan umpamanya apa yang kita lakukan untuk Port Dickson. Kurang mask, kurang sarung tangan, kurang alat-alat pengesan, kurang katil. Ini satu hospital daerah, kebetulan saya anggota parlimen, kita cuba bantu dan selesaikan ya. Jadi jangan kita pandang ringan. Kita tengok ada peruntukan tambahan 1 bilion, tepuk tangan. Tetapi bila turun ke daerah itu, bagi doktor, jururawat, pekerja yang tukang cuci di hospital itu akan hadapi banyak masalah, dan kita harap perkara ini juga dapat diteliti segera supaya perubahan itu berlaku. Baik. Tetapi yang kita nak juga teliti ialah kesan ekonomi. Perintah kawalan pergerakan ini boleh dilakukan ya. Tetapi kita harus juga ingat bahawa apakah ianya berkesan, dan apakah langkah yang ada sekarang ini menjamin bahawa kita perolehi angka dan data yang cukup ya. Kalau saya boleh tambah ya, untuk menyatakan bahawa berita baik ada. Bila kita dapat kesan orang sakit yang nyata dapat
dipulihkan. Peratus yang pulih itu juga tinggi. Itu kita akui. Tetapi kita ini seperti mana yang sekarang dibangkitkan oleh beberapa orang doktor pakar, menguji alat tes itu cara terbatas. Jadi kalau kita lihat umpamanya keupayaan kita itu betul-betul meningkat, ini dah 22 hari MCO atau PKP ini, dan tetapi ada juga kes-kes yang berbangkit, umpamanya yang disebut 69 yang tak terkesan dari punca. Kalau saya boleh baca kenyataan Ketua Pengarah, the Ministry of Health reported yesterday there are 69 sporadic cases. Quote, they are from all over the country, and that is the reason why we are unable to localize them in terms of their history. Chances are that they may have contracted the virus from the community. We have multiple clusters, so it's possible the 69 caught it from the community, said the DG on April 8, 2020. Jadi kalau kita lihat begini, ini membimbangkan. Maknanya sebab tu masyarakat dan rakyat itu di semua kampung qaryah itu harus dapat kesan siapa yang dapat tanda awal harus lapor, kalau tidak seluruh kampung akan terjangkit. Peringkat awal keupayaan pulih itu ada. Kalau lambat, ICU belanjanya tinggi dan parah dan akan membawa kepada kematian juga. Jadi masalahnya kita sekarang ini ialah keupayaan kita membuat ujian to testing. Test kit ini sangat terbatas. Kalau kita baca semalam a report from Boston Consulting Group compared 14 countries change in COVID virus growth rate since the implementation of its social distancing measures. Only 3 countries saw an increase in growth. 3 countries saw an increase in growth rate: Canada, United States, Malaysia. Saya tidak mahu dianggap ini sangat kritis, tapi kadang-kadang orang kita ini bila dia sokong, dia tak mau fikir. Kita sokong langkah-langkah yang baik, tapi kita juga minta mengapa kita masuk dalam kategori ini, dan minta umpamanya Menteri Kesihatan atau Perdana Menteri memberi penjelasan, kerana tak dapat dikesan beberapa kes yang disebut tadi yang berpunca dari community tadi, dan yang dibangkitkan sekarang ini oleh beberapa kritikan yang mula didengari ialah bahawa kajian atau test kit ini sangat terbatas. Kalau katalah kita ada keupayaan untuk menguji sekarang ini, apakah kita dapat kesan lebih atau tidak? Sekarang ini Malaysia ada keupayaan untuk menguji 11,500 satu hari. Maknanya setelah 30 hari PKP, kita boleh uji 345,000 orang, iaitu 1% dari penduduk. Jadi kalau yang lain ini bagaimana? Sebab itu pendapat saya seperti mana disuarakan oleh banyak kalangan termasuk Kementerian Kesihatan, faktor menguji itu betul, sangat mendesak. The Ministry of Health says Malaysia has the capacity to do 11,500 tests per day. Now, after 30 days of MCO, the maximum you could test is 345,000 people. That means 1% of the population. Now, which means we are still a long way to go to really find out the actual number. And this is why I am still insisting that
the level of transparency must be made known, clear. The numbers affected, our capacity, what is the result, the negative implications or ramifications as a result of our failure to provide these test kits, assuming we can provide much better test kits in the future, in the near future, by next week. Do we anticipate a larger number of positive COVID-19 or a drastic decline? These are worrying. They are concerns, of course. Kalau sekarang ini, kalau penyelesaian jangka pendek ialah PKP, MCO. Tapi MCO juga ada kesan ya. MCO ini kalau kita tengok di bawah, seperti mana saya sebut di Hospital Port Dickson, kemudahan dia tak sama. Apa yang diumumkan dengan apa yang diperolehi. Saya tahu memang tanggungjawab saya sebagai ahli parlimen cari jalan sebaik. Ini yang dilakukan di Port Dickson ya. Kipas, kemah, peralatan kebersihan ya, itu okey. Tapi juga set topik muka. Makan tengah hari, tak apa, itu tanggungjawab kita, kebajikan kita. Kemudian water heater. Water heater mana manas, itu tidak cukup di hospital lagi. Topik muka lagi. Kemudian infrared thermometer tidak cukup, tidak ada, kita tolong belikan ya. Sudah. Kemudian katil tak cukup, yalah itu kita beli yang murah, yang ikut saya mampu, selain daripada peruntukan. Tak apa, saya baca Taufik Ismail dulu.
Taufik Ismail ini adalah salah seorang penyair Indonesia yang sangat terkenal. Ya, saya kenal baik dia bersama dengan W.S. Rendra. Ini Taufik Ismail dari situ. Itu sebelah kanan dia itu Adi Sasono, seorang sahabat mantan Menteri Pejuang Rakyat, seorang Menteri Koperasi yang betul-betul turun ke bawah dan cintai rakyat. Kemudian belah kirinya itu Fahmi Idris, pernah jadi Menteri Industri. Semua itu angkatan, dipanggil Angkatan 66. Itu angkatan pejuang-pejuang yang mula dalam membantah Soekarno, pemerintah Soekarno pada masa itu. Ya. Isman orang yang bercakap soal pembangunan. Jelas? Wah, maaf kawan. Sekarang sudah jam penerbangan. Saya harus take off bersama jagoan pembangunan. Kopor sudah rapi, badan dijaga 3 suntikan. Setumpuk cek perjalanan serta segenggam obat kesihatan. Saya langkau. Kami diskusi kurang gizi sambil mengunyah daging sapi. Kami analisa sebab kelaparan seraya minum susu berkopi. Apakah problemnya banjir di Asia atau kemarau di Afrika? Kami hadapi setiap isu itu dengan mulut terbuka. Bagi kami, istilah tinggi itu untuk bernikmat-nikmat, supaya nampak cendekia, cerdas dan maut. Dan walaupun yang serba mapan itu tidak akan terhit. Namun, kosa kata kami jelas makin meningkat. Atau bilang, dalam praktek itu memang baik, tetapi dalam teori itu tidak jalan. Beberapa orang akan heran mendengar logika begini, tetapi mayoritas kagum pada renungan sedalam ini. Rumah kelompok jagoan pembangunan indah dan mewah, sesak dan mahal, bertumpuk serta gemerlapan. Di sana sini ada pula karya seni pedalaman sebagai bukti sikap hidup yang kerakyatan. Wah, cukuplah sudah bersajak-sajak. Tugas kami kini menghimbau, kewajipan kami suci benar serta beratnya terlampau. Kami perlu bahu kuat memikul beban yang berat. Seperti juga kami perlukan selalu rakyat yang hidup melarat. Ini keindahan dia itu bercerita tentang jaguh pembangunan dengan segala kemewahan dan pembaziran, bicara soal rakyat dan kemiskinan, tetapi ya perkasa diri, rakyat melarat. Baik, yang keduanya ialah puisi 1953, sastrawan negara yang sangat terkenal, Allahyarham, Osman Awang, atau nama penanya Tongkat Warren. Sebagai 2 rangkap yang terakhir. Pada dahan sedang kering, tiada tangan berani bergantung. Pada kawan telah berpaling, terlepas kata pelampung terapung. Adakah lagi masih berdiri antara pagar terpasang duri, atau hanya pura berbakti untuk mencari kesenangan diri? Ini untuk semua kita, peringatan orang politik, jago-jagoan pembangunan, dan juga yang pelampung yang terapung ini, yang khianat dan juga yang hidup
mahu mewah, tetapi rakyat kekal sengsara. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan. Kita jumpa esok dengan beberapa masalah baru. Dan saya tadi kupas pertama Freemason, jangan lupa ya. Freemason, kena sabar banyak lah. Sahabat-sahabat begini, fitnah menjadi budaya, duri daging. Keduanya tentang COVID-19. Kalau nak sambung PKP, ya, tetapi banyak implikasinya. Kerja, makan minum. Lebih dari itu ialah soal ketelusan maklumat. Apakah kemudahan di hospital dan untuk COVID-19 utamanya, testing kit ini mencukupi, dan kalau umpamanya mencukupi, apakah jumlahnya dijangka lebih atau tidak. Dan akhirnya puisi untuk kita renung. Puisi ini, kata Rendra, adalah pancaran hati nurani, iaitu batin, yang tercerna dalam bentuk tulisan yang indah. Jadi ramai penyair itu meluahkan rasa gelisah mereka kerana kepincangan yang mereka lakukan. Berbeza dengan penyair ampu-ampuan, tetapi tokoh-tokoh yang saya bawa tadi itu penyair pejuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.